Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan projek sarjana muda 2 saya. Nama saya adalah Nur Atira binti Muhammad Lazim. Tajuk projek saya adalah Museum Guide of AR in Mobile Application. Penyelia saya ialah Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim. Latar belakang masalah adalah projek ini akan dilakukan menunjukkan 5 contoh barang bersejarah di Muzium Negara, iaitu 3 barang daripada Galeri A dan 2 barang Galeri C. Galeri A menceritakan tentang sejarah awal dan Galeri C berkaitan era kolonial. Kesemua contoh ini diperoleh daripada internet. Ini disebabkan kegangan masa kerana perintah kawalan pergerakan yang diarahkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara berikutan virus corona yang telah melanda di seluruh negara. Kebanyakan muzium menyimpan barang-barang ini di tempat yang selamat dan jauh daripada pandangan orang ramai, ataupun setengah barang dipamerkan ketika ada mana-mana pameran dijalankan kerana barang-barang tersebut senang rosak. Masalah lain adalah terdapat ramai pelawak yang berkumpul di satu tempat dalam masa yang sama. Dan seterusnya adalah kebanyakan muzium ini tidak mempunyai itu bahasa atau penunjuk arah untuk menerangkan tentang sejarah-sejarah barang tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini, ia akan membantu pengunjung muzium untuk mengetahui lebih banyak tentang barang-barang tersebut dan berinteraksi dengan barang itu. Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan aplikasi penunjuk arah muzium. Aplikasi ini bertujuan untuk menolong pengguna melihat barang-barang artifak atau bersejarah dengan lebih dekat dan berinteraksi dengannya, dan juga mendapat informasi tentang barang tersebut dengan cara yang mudah dan lebih difahami, iaitu secara mendengar penjelasan dalam bentuk audio ataupun teks. Projek ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama iaitu untuk mengkaji penggunaan AR dalam pamerkan maklumat barang-barang bersejarah di dalam muzium. Yang kedua adalah untuk mereka bentuk aplikasi AR dalam mempamerkan maklumat barang-barang bersejarah di dalam muzium negara itu. Dan yang ketiga adalah untuk menguji aplikasi AR untuk mempamerkan maklumat tentang barang-barang bersejarah di dalam Galeri A dan juga Galeri C. Skop untuk projek ini adalah menggunakan 5 barang bersejarah, iaitu 2 daripada Galeri C dan 3 barang di Galeri A yang diperoleh daripada internet. Yang kedua adalah aplikasi ini akan menggunakan peranti mudah alih. Dan yang ketiga iaitu dengan projek ini akan dibangunkan menggunakan asas marker, iaitu Vuforia. Okey, untuk kajian literatur, kemunculan teknologi AR di dalam telefon bimbit dan juga aplikasi AR dalam bidang pelancongan juga akan dibincangkan untuk menunjukkan macam mana bagaimana gabungan ini dapat menarik para pelancong untuk datang ke Malaysia, seterusnya melawat muzium negara. Teknik yang digunakan untuk penjejakan di dalam aplikasi ini adalah dengan menggunakan marker dan akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi di dalam bab ini. Dan untuk projek-projek yang sudah tersedia ada, iaitu yang pertama ialah Boon Hall. Boon Hall ialah karya pertama yang melaksanakan AR dan semua pelawat dapat merasai dunia maya menjadi dunia realiti ketika mereka menerapkan AR di dalam muzium ini. Aplikasi ini mempunyai cara khas yang memaparkan visualisasi sebenar haiwan di Boon Hall. Semua haiwan yang dipamerkan di Boon Hall adalah kerangka, dan dengan AR, dengan fungsi AR yang diterapkan di dalam muzium ini, ia dapat pengguna dapat meletakkan kulit di kerangka tersebut dengan fungsi AR yang disediakan.
Yang kedua adalah di Cleveland Museum of Art, iaitu Artlands. Ia menggunakan kedua-dua teknologi iaitu AR dan juga teknologi gerakan semula jadi Kinect untuk membuat pengunjung berinteraksi dan mencipta pengalaman seni yang mendalam ketika mereka berada di muzium. Untuk muzium ini, ia memiliki aplikasi yang dipanggil Artlands 2.0 yang mempunyai perisian pengenalan gambar untuk mengimbas dan mengenali karya seni. Dan galeri ini dikategorikan dengan tema kumpulan berbeza dan warna berkod untuk memudahkan pengguna mencari dan mengenal pasti kawasan yang mereka minati. Semua benda yang dipamerkan termasuk dalam Artlands, jadi pengguna hanya perlu mengimbas dan memeriksa. Seterusnya adalah metodologi. Ini merupakan gambar rajah metodologi yang digunakan dalam aplikasi ini. Ia akan menganalisis isu dan menganalisis masalah yang dialami dan menganalisis isu tentang AR, dan selepas itu akan mereka bentuk antara muka pengguna dan mengesan marker, teks dan juga audio. Dan selepas itu ia akan mengintegrasi antara aplikasi dan juga AR, dan selanjutnya akan melalui proses pengujian. Pada fasa pertama iaitu kajian awal. Pada fasa ini ia akan difokuskan untuk mengkaji latar belakang dan sejarah AR, pelaksanaan AR dalam aplikasi mudah alih dan sumbangannya dalam pelancongan di Malaysia akan dikaji dalam fasa ini. Apa sahaja yang berkaitan dengan masalah semasa iaitu pertumbuhan dan batasan AR perlu dipertimbangkan sebelum beralih ke fasa berikutnya iaitu fasa yang kedua. Di samping itu, keadaan di Muzium Negara juga perlu dipertimbangkan mengenai cara mereka memaparkan maklumat dan juga bagaimana pengunjung dapat berinteraksi dengan barang bersejarah di muzium. Selain itu, tujuan dan objektif projek ini perlu difahami dan perlu dicapai setelah menyelesaikan projek tersebut. Fasa yang seterusnya iaitu fasa 2 iaitu reka bentuk antara muka pengguna. Reka bentuk antara muka pengguna harus bagus sehingga membuat pengguna merasa teruja setiap kali mereka menggunakan aplikasi ini. Pengguna juga dapat mempelajari dan memahami aplikasi mudah alih dalam beberapa minit jika antara muka pengguna dirancang dengan baik dan mudah difahami. Cara merancang antara muka pengguna adalah dengan cara pengekodan. Ia menggunakan C# kerana lebih difahami dan senang digunakan. Ia juga digunakan di dalam Unity Library iaitu perisian yang digunakan untuk membangunkan aplikasi ini, dan juga Vuforia juga akan digunakan dalam projek ini kerana perlu mengesan marker kerana gambar itu akan dipaparkan di layar peranti. Selain itu, akan ada beberapa pengekodan yang perlu dibuat secara peribadi untuk membuat interaksi seperti memaparkan teks dan juga memainkan suara jurubahasa dalam aplikasi itu. Seterusnya adalah fasa yang ketiga, pembangunan aplikasi. Aplikasi ini dapat dikembangkan setelah membuat penyelidikan dan penelitian tentang teknik-teknik yang mungkin diperlukan untuk projek ini dan maklumat penting lainnya. Pada fasa ini, aplikasi ini akan dibangunkan menggunakan perisian dan perkakasan yang sesuai. Perisian dan perkakasan perlu memenuhi keperluan dan spesifikasi untuk memastikan bahawa aplikasi ini dapat dijalankan dengan jayanya tanpa penangguhan. Keperluan sistem yang diperlukan untuk membangunkan aplikasi ini adalah bagi perkakasan, komputer riba, Acer, Intel Core, Nvidia GeForce 940MX, 1000GB HDD dan telefon pintar Huawei. Dan perisian yang diperlukan adalah sistem perisian Windows 10, Unity 2019.5.2 iaitu perisian yang digunakan untuk membangunkan aplikasi, Visual Studio 2015 bagi tujuan pengekodan, Vuforia bagi tujuan marker dan juga Autodesk Maya atau Blender untuk membangunkan 3D model. Ini merupakan gambar rajah use case
iaitu mempunyai pilihan galeri, kesan marker, putar model 3D dalam 360 darjah, penterjemahan teks dan juga penterjemahan audio. Ini merupakan gambar raja aktiviti, iaitu cara aplikasi itu digunakan bermula dan sampailah berakhir. Fasa 4 merupakan fasa integrasi antara aplikasi dan AR. Fasa ini sangat penting kerana ia mengintegrasikan AR dengan aplikasi, dan dalam fasa ini juga dijalankan cara pengesanan marker yang berkenaan kepada dua galeri, iaitu galeri A dan juga galeri C. Aplikasi ini juga perlu menangani bunyi audio tafsiran dan juga pengesanan untuk marker. Sekiranya integrasi berjaya dan aplikasi ini berjalan lancar, tujuan projek ini berjaya dicapai. Fasa yang terakhir iaitu fasa penilaian. Untuk fasa penilaian ini, ujian kebolehgunaan akan dijalankan. Pengguna akan mengkaji aplikasi mudah alih dan memberikan maklum balas mengenai aplikasi tersebut. Beberapa kriteria atau ciri penting akan diuji untuk menilai kegunaan aplikasi mudah alih terhadap pengguna yang akan digunakan di muzium. Seterusnya iaitu implementasi. Ini merupakan reka bentuk antara muka pengguna, iaitu pengguna akan selepas pengguna membuka aplikasi itu, ia akan membawa pengguna kepada antara muka pengguna menu yang perlu bertujuan untuk pengguna memilih butang mana yang ingin dipilih. Jika pengguna menekan about, dia akan menceritakan tentang muzium negara, akan memaparkan maklumat tentang muzium negara. Dan jika pengguna memilih galeri A ataupun galeri C, ia akan membawa pengguna kepada antara muka pengguna pengesan. Dan di sini pengguna boleh mengesan marker dan model 3D dan juga maklumat tentang objek itu akan keluar, akan dipaparkan. Dan seterusnya, pengguna boleh memilih untuk mendengar maklumat itu secara teks ataupun secara audio. Seterusnya adalah marker. Setelah ada marker, dan marker mempunyai 5 untuk 5 barang, dan marker yang digunakan adalah gambar model 3D itu sendiri, iaitu yang pertama getah keping, yang kedua loceng dongson, yang ketiga bekas minuman belemain, yang keempat gendang dongson, dan yang kelima adalah pemukul kulit kayu. Ini merupakan hasil model 3D yang dibina menggunakan 3D Blender. Ini merupakan dan yang seterusnya adalah pengujian dan keputusan. Ujian yang dijalankan adalah ujian kotak hitam dan juga ujian kebolehgunaan. Ujian penerimaan pengguna dijalankan pada 10 orang responden, terdiri daripada 6 perempuan dan 4 lelaki. Pemilihan responden adalah fleksibel kerana keadaan sekarang yang perlu mematuhi SOP disebabkan oleh virus corona yang menghadkan proses ujian. Dan pengujian dijalankan menggunakan ujian kotak hitam, dan hasil akan dibandingkan antara hasil yang sepatutnya dan hasil yang sebenar. Ini merupakan ujian kotak hitam yang dijalankan. Daripada jadual ini boleh dilihat bahawa keputusan yang sepatutnya dan keputusan yang sebenar tidak mempunyai banyak perbezaan.
Seterusnya adalah ujian kebolehgunaan. Untuk ujian kebolehgunaan dijalankan dengan mengajukan 11 soalan. Kerana ini untuk menerima maklum balas tentang aplikasi yang telah digunakan oleh pengguna. Jadi soalan-soalan yang diajukan adalah berbentuk jantina antara lelaki dan perempuan, dan seterusnya versi alatan mereka yang mereka guna. Seterusnya adalah adakah mereka biasa dengan penggunaan aplikasi mudah alih untuk muzium, dan juga adakah mereka pernah mengetahui tentang AR, iaitu augmentasi reality. Seterusnya, adakah mereka pernah menggunakan ataupun bermain dengan aplikasi AR ataupun tidak, dan seterusnya adakah mereka rasa prestasi aplikasi ini bagus ataupun tidak. Seterusnya adalah soalan yang diajukan adalah adakah apabila mereka menggunakan aplikasi ini ia mudah faham dan senang untuk digunakan. Dan yang seterusnya adalah adakah mereka merasa selesa dengan aplikasi ini apabila menggunakannya. Dan seterusnya adalah adakah aplikasi ini mempunyai masalah, dan daripada analisis yang dijalankan aplikasi ini mungkin mempunyai sedikit masalah kerana cara untuk mengesan markers tersebut mungkin dipengaruhi oleh pencahayaan sekeliling. Dan seterusnya adalah adakah reka bentuk visual aplikasi ini bagus ataupun tidak. Dan soalan yang seterusnya adalah adakah aplikasi ini berguna. Dan maklum balas yang diterima daripada pengguna amat positif, dan mereka menyatakan bahawa aplikasi ini sangat berguna dan membantu mereka. Kesimpulan adalah pencapaian yang dicapai adalah dapat mengkaji penggunaan AI dalam mempamerkan maklumat barang-barang bersejarah di dalam muzium, dan seterusnya dapat mereka bentuk aplikasi AI dalam mempamerkan maklumat barang-barang bersejarah di dalam muzium, dan yang terakhir adalah dapat menguji aplikasi AI dalam mempamerkan maklumat barang-barang bersejarah di dalam muzium. So, limitasi yang dialami adalah disebabkan perintah kawalan pergerakan disebabkan oleh coronavirus. Ini dapat menghadkan bilangan barangan yang boleh dijadikan sebagai marker, kerana tidak dapat pergi ke tempat kajian. Dan masalah yang seterusnya adalah permasalahan perkakasan, iaitu komputer riba. Ini kerana komputer riba mempunyai masalah dengan perisian Unity dan perlu diformat dan dibuat balik supaya dapat mencapai requirement yang diperlukan, spesifikasi yang diperlukan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.